Salam sejahtera, anda menonton Agenda Awani Asia dan sudah tentu ini adalah ruang dan juga platformnya kami bawakan diskusi mengenai perkembangan di peringkat Asia ataupun di peringkat serantau ini. Untuk minggu ini saya nak lencongkan perhatian anda untuk kita membawa diskusi berkaitan dengan industri halal ataupun ekonomi halal. Kerana baru-baru ini dimaklumkan daripada petunjuk ekonomi Islam global yang mana meramalkan pasaran halal akan berkembang daripada angkanya 8.8 trilion ringgit seperti yang dilaporkan tahun lalu meningkat ataupun diramalkan melonjak kepada hampir 14 trilion ringgit menjelang tahun 2028. Di Malaysia pula, kalau diikutkan dalam konteks semasa, tahun lalu ekspor barangan halal angka nilainya adalah 36.30 bilion ringgit dan untuk tahun ini kerajaan juga optimis sasaran 42 bilion ringgit iaitu prestasi ekspor halal negara bakal dicapai menjelang akhir tahun ini. Jadi untuk platform Agenda Awani Asia pada malam ini ada beberapa perkara yang boleh kita tarik keluar dan juga kita bincangkan. Yang pertama, selain daripada kita melihat di mana sebenarnya kedudukan semasa bagi prestasi ekonomi ataupun industri halal di peringkat tempatan ini, kita juga ingin melihat sejauh mana pengukuhan jenama halal tempatan apabila kita memposisikan jenama halal Malaysia ini di peringkat global. Juga kita akan melihat kepada jalinan kerjasama strategik yang perlu dijalinkan dan juga ke arah digitalisasi ekonomi dan juga industri halal. Jadi untuk waktu ini kami boleh saya nak bersama yang pertamanya Profesor Dr. Azma Wani Abdul Rahman. Prof adalah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Putra Business School PBS, dan seorang lagi seperti biasa saya bersama dengan Zhang Hong, wartawan dan juga kolumnis daripada kumpulan media Cina CMG. Zhang Hong, sebentar dahulu kami boleh saya nak mulakan dengan Prof. Prof, kalau diikutkan dan seperti mana yang sudah maklum, Malaysia mengekalkan tempat teratas untuk tahun yang ke-9 berturut-turut dalam petunjuk ekonomi Islam global mengatasi berpuluh-puluh negara lain. Pandangan Prof, apa kunci yang mendorong kepada kejayaan Malaysia mengukuhkan kedudukannya sebagai leading ataupun yang terunggul dalam ekonomi ataupun dalam industri halal ini? Dan untuk mendapat tempat pertama itu satu hal, untuk mengekalkan prestasi secara konsisten itu bagaimana cabaran yang boleh kita perlu kita melihat secara keseluruhannya, Prof? Jadi kita nak melihat faktor yang menyebabkan Malaysia terkehadapan dalam isu halal ni dan juga melihat sedikit cabaran lah ya. Jadi ada sebenarnya kedudukan Malaysia yang terus nombor satu di dalam industri halal di peringkat global pun. Pertama sekali yang menyumbang of course lah sebab majoriti penduduk Malaysia itu sendiri adalah Muslim ya. Jadi bila Muslim tu indirectly kefahaman kita dan kita bermula dengan isu halal ni agak awal lah ya. Dan yang paling penting sekali saya melihat perkara seperti ekosistem negara kita dan sokongan kerajaan ya, sokongan kerajaan. So pertama sekali kalau kita lihat dari segi governance ya, dalam sesebuah negara tu kalau nak lihat macam mana sesuatu agenda tu boleh terkehadapan adalah kerana isu governance di mana kita punya ekosistem tu lengkap dari segi kita ada all the termasuk dalam agenda penting negara seperti dia disasarkan di dalam rancangan ekonomi Malaysia untuk menjadi hub dan sebagainya. Dia ada di dalam guiding principle negara. Seperti JAKIM bertanggungjawab soal menjaga pensijilan halal ya, untuk educate juga macam mana mendapatkan pensijilan halal supaya halal itu kukuh di negara kita, manakala peranan HDC pula adalah memastikan development peniaga-peniaga ataupun pihak industri terhadap halal industri di negara kita ya. So jelas sekali pertamanya kerana dia ada di dalam rancangan Malaysia RMK dan juga ekosistem dari segi establishment. Dan saya nak kupas, boleh dengar ke saya? Okey, saya nak kupas satu lagi antara sebab kenapa adalah kerana lahirnya profesional di Malaysia yang mengkhususkan berkaitan dengan halal. Kalau kita lihat di negara kita ini, banyak institusi penyelidikan berkaitan dengan halal, institusi, dan juga kalau kita lihat di universiti-universiti pun ada banyak institusi macam research institute yang mensasarkan kepada penyelidikan halal, pembangunan halal, berkaitan dengan halal market dan sebagainya. Malahan kalau kita lihat di universiti juga ada menawarkan menawarkan program-program yang berkaitan dengan Islamik dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung membuatkan negara kita Malaysia terkehadapan di dalam ekonomi halal global ya.
So seterusnya juga selain daripada itu ya, saya berpandangan bahawa kita terkehadapan juga kerana penggiat industri kita sendiri amat berdaya saing. Amat berdaya saing ya, bukan dalam sektor makanan saja tetapi di dalam sektor sektor macam kosmetik, halal kosmetik, sektor keuangan. Mereka ni amat berdaya saing. Jadi mereka menawarkan produk-produk yang sangat inovatif lah, dan bisnes mereka boleh mensasarkan ataupun mereka venture ke luar negara. Jadi ini adalah antara perkara-perkara menyebabkan negara kita, Malaysia, mantap dan juga keterhadapan dari segi isu halal global. Dia perlu government, termasuk juga dengan industry player, termasuk juga dengan pihak higher education. Satu lagi berkaitan dengan research juga. Sebab negara kita ni dia terkehadapan dari segi ekosistem RDCI, Research, Development, Innovation and Commercialization, dengan dana yang diberikan, dengan dana pembangunan basic research dan sebagainya. Jadi ini secara tidak langsung menyebabkan industri halal di Malaysia ini kukuh dan strong, dan ia membuatkan negara kita sentiasa keterhadapan. Bukan setakat dari segi penggiat ataupun industri, tetapi juga supporting ekosistem itu sendiri amat penting. Jadi nak kata Malaysia ni dia complete lah, dengan kalau nak tengok mana negara banyak training, seminar, business function, everything about halal, cari di Malaysia. Memang lengkap. So itulah antara sebab mengapa negara Malaysia ni terkehadapan dan juga leaders lah. Okey, sebelum saya nak mengajukan soalan kepada Zhang Hong, Prof, kalau kita bercakap tentang industri halal ni, dia bukan semuanya berasaskan makanan sahaja. Sebab tu pada awal tadi saya menyebut tentang ekonomi halal. Mungkin Prof boleh kongsikan tentang bagaimana boleh kita fahami secara ringkasnya sebelum saya nak pergi ke Zhang Hong, tentang ekonomi halal ni bukan hanya berasaskan permintaan penawaran berkaitan dengan produk makanan ini. Okey. Kalau itu kajian ya, sebab saya dari universiti dan juga saya banyak berkecimpung dengan industri, asalnya memang halal tu start dengan halal makanan lah, dan sebab umat Islam dia amat sensitif dengan makanan halal ya. Dan sekarang bukan setakat makanan, sebenarnya the whole ekosistem kosmetik juga menjadi satu sektor yang mendapat perhatian. Lepas tu kosmetik and then dia tak panggil halal, dia Muslim friendly tourism contohnya, Muslim friendly tourism, dan of course keuangan dalam bidang-bidang financial ya. So semua ni ada demand yang amat tinggi, dan kalau kita nak kata apakah peluang-peluang, so sebenarnya apa yang berlaku, feedback yang kita dapat daripada pihak industri, peluang terlalu banyak di luar sana tetapi masih untapped market yang belum teroka sepenuhnya. Makanan, halal friendly tourism, financial product, cosmetic product. Saya dengan pihak industri kan, bila saya bersama dengan pihak industri, mereka memberitahu bahawa demand ni tadi, demand produk halal oleh pasaran bukan hanya kerana mereka ni nak memastikan makanan tu halal ataupun produk-produk ini halal, tetapi halal juga melambangkan kualiti. Itu yang saya dapat feedback. Malahan ada satu syarikat kosmetik ni ya, dan juga kita validate dengan banyak syarikat yang lain. Mereka melihat kenapa they want to go for halal kosmetik, padahal syarikat ni non-Muslim tau. Sebab dia kata halal tu adalah competitive advantage, macam tools untuk dia bersaing. Dan bila tentang produk, katanya macam semua pun sama dan ada kekuatan produk. Tetapi dengan adanya halal, dengan market yang besar, population Muslim di Malaysia dan juga the whole globally, jadi mereka mengatakan itu merupakan satu tools yang boleh melonjakkan perniagaan mereka. Itu sebabnya kita mengatakan halal bukan sahaja penawaran atau permintaan berkaitan dengan makanan, tetapi berkaitan dengan kosmetik, berkaitan dengan halal tourism. Saya ada satu syarikat franchise laundry ni, dia punya deterjen tu pun halal. Lepas tu ada satu syarikat yang buat macam makanan pet food pun halal. Jadi sebab yang nak handle, sebab dia halal tu sebab dia nak macam clean daripada yang tak boleh disentuh oleh umat Islam lah.
Jadi banyak sangat potensial di luar sana berkaitan dengan industri halal. Jadi tidak hairanlah kenapa forecasted that global 4.9 trillion USD dalam halal market tu. Zahor, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, kalau disebut oleh Prof sebentar tadi, kalau melihat pada konteks Malaysia memang patutlah berada ataupun menjadi pemacu dalam industri halal di peringkat global ni kerana konteks komposisi ataupun jumlah penduduk Muslimnya begitu ramai, majoriti. Tapi di negara China, di negara tembok besar, mungkin boleh dikongsikan bagaimana pasaran industri halal di China, kalau boleh dikongsikan pada waktu ini, Zahor. Ya, sebenarnya kalau di China produk halal, khususnya makanan halal, ini tidak asing bagi kami meskipun saya bukan Muslim. Tapi sebenarnya kalau pelancong melawat ke Beijing yang berbagai makanan khas, wajib mereka cuba termasuk macam ai wo wo, termasuk Lü Dagun, termasuk Wan Dou Huang. Ini semuanya makanan halal sebenarnya. Dan kalau restoran yang tersohor, yang bersejarah ratusan tahun di Beijing macam Dong Lai Shun, Nan Lai Shun, ini sebenarnya juga restoran halal. Dan kalau kedai utamanya dibuka di Jalan Wang Fujing, di pusat bandar Beijing, dan setiap pelancong datang ke sini mesti melawat ke sana. Dan mengapa ini? Kerana kalau sebenarnya kaum Islam sudah bersejarah begitu lama di China, dan pada dinasti Tang pada masa itu tahun kira-kira 651 Masehi sudah ada catatan tentang utusan dari Arab melawat ke Chang'an, ibu kota dinasti Tang pada masa itu. Dan ikut datang ialah pedagang-pedagang dari dunia Arab. Dan mereka berkumpul di Chang'an, ada satu komuniti yang khusus untuk mereka. Jadi adalah ekonomi halal pada masa itu. Macam ada restoran halal sudah ada yang khusus berkhidmat untuk mereka. Dan hingga pada dinasti Yuan kita tahu ini ditubuhkan oleh etnik Mongol dan Genghis Khan, dia sudah berperang hingga ke Eropah. Jadi ikut dia balik ke China, ke Beijing adalah banyak penduduk Islam dalam perjalanan tersebut dari berbagai negara-negara Arab. Dan selepas itu kalau pada dinasti Ming sebenarnya sudah ada perkataan Qingzhen, iaitu bermaksud halal di China punya. Kalau sekarang datang ada pelancong dari Malaysia atau Indonesia datang ke sini nak cari restoran halal, kalau boleh tengok adakah restoran ini ada satu tanda tertulis Qingzhen, inilah restoran yang halal. Dan boleh saya rasa semua pelancong-pelancong dari Malaysia, Indonesia, khususnya kaum Islam, boleh makan atau cuba makanan yang istimewa dan juga sedap makanan halal dari Beijing dan berbagai bandar-bandar lain. Semuanya ada jalan makanan khas halal di tempatan. Biasanya yang menjadi jalan makanan khas yang paling terkenal di tempatan, misalnya di Shanxi, di Xi'an, dan kalau di Ningxia, di Gansu pun begitu. Dan dulu kalau katakan produk di China hanya untuk mematuhi pasaran domestik saja. Kerana kalau kaum Islam di China bukan yang majoriti, tapi kalau jumlah populasinya masih cukup banyak, iaitu cukup ramai, iaitu lebih 22 juta orang penganut Islam di China punya. Jadi ini sebenarnya sekarang dulu kita hanya untuk mematuhi keperluan domestik saja, tapi sekarang dengan kerjasama antarabangsa, khususnya dengan kerjasama dengan Malaysia, dengan JAKIM, sekarang ada peluang bagi syarikat-syarikat produk halal China punya untuk meneroka pasaran di luar negara. Kerana kita tahu kalau JAKIM ini boleh dikatakan pensijilan yang paling berwibawa dan diiktiraf oleh semua dunia Arab. Jadi dengan kerjasama ini kita memohon pensijilan dari JAKIM. JAKIM akan menghantar pakar ke sini untuk cek, untuk memeriksa sama ada sudah bersesuaian dengan semua kelayakan. Nanti kalau produk dari China juga boleh mendapat tanda yang diberikan oleh JAKIM untuk dijual ke dunia Arab. Saya rasa ini semuanya menjadi mungkin akan menjadi satu bidang yang amat berpotensi bagi perdagangan bilateral antara China dengan Malaysia. Kita bersama-sama menerokakan pasar yang lebih besar di dunia. Prof, mungkin boleh dikongsikan juga pada waktu ini, seperti yang dikongsikan oleh Zhang Hong,
ada sebenarnya potensi peluang untuk industri halal berkembang ataupun dibangunkan dengan lebih pesat di China, walaupun disebutkan tadi ada lebih kurang 20 ataupun 22 juta yang menganut agama Islam ya di China. Zhang Huang, mungkin pada waktu ini Prof boleh kongsikan apakah cabaran untuk jenama halal tempatan ataupun jenama halal Malaysia ni untuk tembusi bukan sahaja negara China ataupun negara-negara lain yang mungkin jumlah penganut ataupun umat Islamnya begitu kecil di negara tersebut, Prof? Okey, tadi memang menarik apa yang dikongsikan. Saya nak tambah sedikit lagi. Contohnya kita ada satu restoran dim sum di sini ya, yang halal dim sum, memang beratur orang nak makan. So maknanya memang kalau ada halal punya certification tu memang mendapat sambutan lah, especially di Malaysia majority. Dan kalau makanan tu macam makanan yang macam very traditional Chinese kan, jadi orang Malay kan dia rasa hesitate nak pergi cuba kan, tapi kalau halal je okey dia akan cuba. Sebab makanan-makanan yang very traditional tu kita tak confident kan kalau dia tak ada halal sebab kita tak tahu ingredient dia. Okey, tapi walaupun industri halal ini sangat mempunyai pasaran yang luas, tetapi of course ada cabaran-cabaran ya untuk kita punya peniaga untuk menyumbang di dalam sektor halal ni. Okey, yang pertamanya feedback yang kita dapat daripada industri dan memang apa yang kita dapati adalah bila kalau dalam negara tak ada masalah ya, dalam negara, tetapi the moment mereka nak menembusi pasaran luar, terutama sekali pasaran Saudi ataupun ke China, very big market ya, maka bila produk tu sangat diterima tu, mereka ni sebenarnya tidak ada kapasiti pula nak memenuhi demand. Ini memang benda biasa. Maknanya dia perlukan banyak. Most of this business in Malaysia dia are SME. Kalau bisnes besar dia tak ada masalah. Tapi produk-produk yang unik yang mendapat sambutan di luar negara tu, mereka ni kapasiti tak cukup. Bukan setakat kapasiti dari segi nak dalam satu masa operational nak menghasilkan produk tu ya, dari segi production capacity dan juga capacity dari segi keuangan. Duit pun tak cukup untuk upfront. Jadi maksudnya kena injection ataupun peluang pendanaan yang diperlukan dalam masa terdekat tu kurang. Itu adalah antara cabaran-cabaran. Dan juga ada masalah juga apabila macam dari segi kos kan, untuk mendapatkan bahan mentah. Bahan mentah ni memang selalu kita dengar lah. Bahan mentah sebab dalam halal ni bila bahan mentah tu, produk tu halal, semua bahan mentah, even the logistic need to be halal supaya mereka boleh menjaga halal punya certification lah, halal punya standard. Jadi tadi satu saya kata nak memenuhi demand yang tinggi, memang tak cukup kapasiti. Lepas tu injection modal, memang peluang pendanaan tu sangat kurang. Pendanaan perniagaan mereka yang nak eksport produk market ke luar negara sangat kurang. Dan juga kadang-kadang satu lagi, bila produk halal ni antara cabaran dia, the whole material tu perlu halal. So kadang-kadang tak ada langsung, atau kalau ada pun mahal. Dia mahal. Sebab apa mahal? Sebab tak ramai supplier yang boleh supply raw material ataupun bahan mentah yang halal. Jadi bila tak ramai, produk jadi mahal. Tak banyak yang ada di luar sana. Especially kadang-kadang kalau bisnes makanan ni dia ada specific ingredient yang diperlukan. Bila mahal tak ada pilihan, jadi penghasilan produk jadi mahal. Jadi bila mahal dia tak dapat berdaya saing dengan produk-produk lain. Jadi masalah kat sini adalah masih kekurangan supplier-supplier raw material yang boleh menyumbang kepada memenuhi produk halal sepenuhnya. Bukan kapasiti peniaga saja tak cukup, tetapi kapasiti supplier pun tak cukup nak supply that much. Dari segi logistiknya, dari segi mesinnya, dari segi manpowernya, itu antara cabaran. Dan sekiranya cabaran standard lah, selain daripada cabaran halal tadi, untuk menembusi ke luar negara, of course as a business adalah cabaran-cabaran yang memang standard lah. Standard seperti menguasai culture tempatan ya. Dan kalau dah masuk dalam pasaran let's say China ataupun pasaran Indonesia, pasaran UAE, kadang-kadang mereka kena bersaing dengan local business pula.
produk local business. Jadi di situ peniaga industri halal bukan hanya masuk di dalam pasaran kerana produk mereka halal, mereka perlu ada kekuatan dari segi produk itu sendiri, perniagaan itu sendiri, kekuatan dari segi servis itu sendiri. Itu antara cabaran yang tak boleh lari untuk setiap business owner. Zhang Hong, mungkin boleh dikongsikan pada waktu ini, kalau berdasarkan pandangan yang dikongsikan oleh Prof, kalau antara cabaran-cabaran yang dihadapi oleh mungkin segelintir usahawan yang sifatnya mikro ataupun perusahaan kecil dan sederhana untuk menembusi pasaran global berdasarkan kapasiti pengeluaran, operasi, apatah lagi modal. Tapi kita tahu China, kalau negara China ni dia ada kebolehan yang terkehadapan berdasarkan kapasiti operasi dan lain-lain lagi lah. Mungkin pada waktu ini, apabila kita bercakap tentang ke arah pembangunan industri halal ini, apa yang boleh dilakukan antara Malaysia dan juga China sebagai nak memakmurkan lagi jalinan kerjasama strategik apabila kita bercakap tentang industri dan juga ekonomi halal ini? Komunikasi secara maya dengan pengekspor domestik di Malaysia punya. Dan kalau ini kerana ada gangguan dari pandemik. Kalau dulu kita tengok pada tahun 2018, sebenarnya ada rombongan yang besar-besaran pergi ke Malaysia untuk menyertai MIHAS di sana. Dan kalau di China juga kita tengok kalau minggu ini sebenarnya ekspor China ASEAN sudah diadakan di sini. Saya rasa platform-platform macam ini semuanya akan menjadi platform yang bagus untuk mempromosikan produk halal dari Malaysia untuk pasaran di China. Kita tahu kalau meskipun kalau kaum Islam di China hanya 22 juta sahaja, tapi produk halal ini bukan hanya untuk Muslim sahaja. Semua orang boleh pakai. Macam saya pun kerap kali pergi ke restoran halal untuk cuba makanan halal. Dan ini menjadikan China menjadi satu pasaran yang cukup besar bagi semua produk halal dan dari Malaysia. Dan kita pun lihat sebenarnya juga ada syarikat China ikut serta dalam pengurusan pusat industri halal di Pelabuhan Kelang. Dan ini akan menjadikan pelabuhan tersebut menjadi yang pusat transit produk halal yang paling besar di Asia punya. Oleh itu saya rasa semua kerjasama sudah ada dan salurannya semuanya sudah cukup lancar. Cuma kita pada masa depan kita akan menggunakan keunggulan masing-masing. Macam China ada teknologi dan juga ada kapasiti pengeluaran yang cukup besar dan Malaysia ada pensijiran yang cukup berwibawa. Kita boleh bekerjasama untuk bukan hanya meneroka pasaran kedua-dua negara dan bahkan di negara-negara jiran kami. Seperti dulu Satria sudah katakan, kita bersama-sama menerokakan pasaran yang lebih besar di dunia. Prof dan juga Zhang Hong sentiasalah tak cukup masa dalam platform Agenda Awani ASEAN ni. Mungkin secara ringkas daripada Prof melihat dan juga kita dengar tadi pandangan daripada Zhang Hong berkaitan dengan apa potensi dan juga peluang yang boleh dijalankan antara China dan juga Malaysia apabila bercakap tentang pembangunan industri halal. Mungkin sedikit daripada Prof dan juga mungkin bagaimana kita perlu melihat kepada bila kita bercakap tentang ekonomi ataupun industri halal ini, satu lagi cabang yang perlu kita lihat adalah digitalisasi ekonomi halal ini. Mungkin sedikit daripada Prof sebagai pengakhiran untuk Agenda Awani ASEAN malam ini. Okey, saya berminat juga dengan isu digitalisation tu kan, tapi macam seperti mana yang saya katakan tadi, ianya sangat penting sebab saya berbalik semula kepada isu supply chain dan juga bahan mentah, di mana kita nak mempertemukan semua supplier-supplier yang membekalkan bahan mentah at one stop center. Di sini perlunya digitalisation sebab satu berkaitan dengan pengumpulan maklumat, visibility of the maklumat, maksudnya visible, usability dan juga yang pentingnya maklumat itu is a shared platform yang hanya boleh dicapai melalui digitalisasi ya. Sebab bahan mentah kalau semua pun digital, kita tahu supplier mana, boleh bagi mana, capacity berapa, senang nak buat business matching. So saya melihat digitalisation nombor satu for business matching, penemuan semua business owner. Kedua, traceability dalam syarikat itu sendiri untuk semua produk halal. Traceability yang digital tak perlu dah pakai kertas dan sebagainya. So itu sepatutnya jadi way forward untuk halal industry.
Baik, terima kasih Profesor Dr. Azmawani Abdul Rahman. Prof adalah Presiden dan Ketua Pegawai Eksekutif Putra Business School PBS. Dan sebentar tadi kita bersama dengan Zhang Hong. Zhang Hong adalah wartawan kumpulan media Cina CMG yang mana kedua-dua tetamu pada malam ini berkongsi pandangan melihat kepada ke arah digitalisasi ekonomi halal di peringkat global, dan juga kita bercakap tentang apa sebenarnya potensi yang boleh dijalinkan untuk memakmurkan lagi jalinan kerjasama strategik untuk Malaysia dan juga China dalam mana kita memberi tumpuan ke arah pembangunan industri halal. Baik, saya kira itu saja untuk waktu ini agenda Awani Asia. Saya Fauzin, kita jumpa lagi.